Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apa? Ni dipanggil mikrofon mati pucuk. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan lagi hadis Nabi SAW, minta ampun bagi segala perempuan yang mengikut bagi suaminya itu oleh segala burung yang terbang daripada Hawa dan segala ikan yang di dalam air dan segala malaikat yang pada langit dan matahari dan bulan, selama ada perempuan itu di dalam keredaan suaminya. Dalam suatu hadis ini hadis hasan, kata ulama, bahawasanya perempuan yang duduk dalam keredaan suaminya, dia ini telah dimohon keampunan oleh segala makhluk, iaitu burung-burung dan ikan dan para malaikat. Maksudnya burung istighfar untuk dia. Itu lebihnya perempuan yang taat suami. Burung kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah perempuan ini, dia taat kepada suami dia, suami dia redha dia. Ikan pun kata, segala jenis ikan dan malaikat sendiri istighfar, yang ini memohon Allah ampunkan akan dosa perempuan ini. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bila keluar segala perempuan, maka segianya memejamkan ia akan penglihatan daripada memandang akan lelaki. Perempuan kalau keluar daripada rumah, dia kena pejang mata dia daripada memandang lelaki. Ni rohok ni. Maksud pejam bukan pejam mata, pejam pandangan. Nampak? Bukan pejam mata itu, pejam itu rebah belanggar lah. Maksudnya tiadalah sengaja memandang-mandang kepada orang lelaki. Yahdaqna maknanya jangan sengaja pandang. Bukan tak dipandang, nak jual beli kena tengok kok. Dah tokel lelaki nak pergi beli gula, tu lain. Maksudnya sengaja melihat-lihat kaum lelaki, tujuan untuk berseronok sahaja. Nampak? Memanglah kalau kita kira pada hari ini, payah dah lah. Mana nak keluar tu jalan duduk. Hak sengeleng pergi cari mana. Nampak? Kat no kalau lelaki ramai, pergi kono. Lalu kono. Kat ni dak apa ramai. Asalnya bukan melihat itu satu dosa dan kerosakan. Bukan. Tetapi kerosakan itu berpunca daripada melihat. Nampak? Orang lelaki lihat orang puan bukan benar. Tengok, benar dia. Walau dia buka baju pun tak benar tengok. Tapi daripada mata turun ke hati. Tu masalah. Nampak? Dia komputer lalu. Mata melihat, hati mencita. Nampak? Sebab tu kata pepatah Arab, kullu hadasin minan nazar. Semua peristiwa itu daripada penglihatan. Bila tengok, hati turun ke hati, pergi kat motherboard. Lepas tu ada apa? Lepas tu hati mencita-cita.
Tak boleh hak puang ni, hak jatang ni dengan hak lain. Kita tengok maknanya keelokan tubuh badan seorang wanita. Seorang wanita melihat keelokan tubuh badan seorang lelaki. Tak mesti dia berbuat maksiat dengan orang yang dia lihat. Dengan orang lain tak apa. Nampak? Tapi hati itu rasa ingin dengan sebab melihat. Nah, dalilnya Nabi kata barang siapa yang melihat perempuan di tengah jalan. Nabi kata tengah jalan, majah tu bukan hakiki. Kalau tengah jalan tak lain putih kan. Mana di dalam perjalanan. Dan dia rasa heran dengan kecantikan perempuan tersebut, maka hendaklah dia balik kepada isterinya. Begitu juga kata ulama, mafhum mukhalafahnya, orang perempuan dia tengok hebat orang lelaki ni, handsome lah orang lelaki ni, balik ke suamimu sama saja. Faham tak? Jenis hak jenis tengok ni lah. Hak jenis menahan pandangan dah tak apa tu. Hak tak ada bini tak apa. Tak ada laki tak apa, pasal dia jenis menahan pandangan. Nah, jalan nunduk dok tengok tak orang warak. Tak apa lagi. Hak kita warkok ni. Jenis tengok. Nitah nampak, nitah tengok. Bila tengok berasa hebat tak usah turun di rumah dia tu. Di rumah dia. Dak kahwin lagi. Fa'alaihi bisyam. Maka hendaklah dia berpuasa. Kalau rasa ingin, mana nak ke orang puang tapi tak boleh nak nikah lagi, tak ada pitih. Nah, ada gitu 3-4 riyal lah kocek nak nikah mana. Dan ni 4,000 pun kaki cekang. Dah kalau 4-5 riyal nak nikah mana zaman ni. Maka Nabi kata hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Mati ayat lalu, kerana berpuasa itu adalah perisai bagi orang-orang muda yang ingin nak kahwin tapi tak ada sen. Letak nak kahwin, lambat tengok orang puang. Nak kejar dengan motosikal, perang kejar. Tina pula tengok jatah belalok mata-mata. Nah, berpuasa. Bila berpuasa, maka puasa itu adalah perisai. Dah mana puasa tak jadi apa kok? Mana mudak puasa tu? Puasa dah tak jadi apa kok? Tak puasa. Kalau puasa fa innahu lahu wija. Nabi mati ayat kan? Kalau dia berpuasa, puasa mesti jadi perisai. Dah mana puasa dia ada apa? Dah dia tak puasa? Puasa dah, dia puasa dah akan tak inyung tetapi tidak menahan nafsunya. Mana dia belum berpuasa. Kalau dia berpuasa sebagaimana tuntutan syarak, maka puasa memang menjadi perisai baginya. Walhasilnya baik puasa ke baik bini? Bini. Nikahlah. Tak usah bimbang masalah rezeki. Orang puang, leni duk berhati-hati duk ingin sangat ke jatang. Dia memang dah dia sapa umur dia. Tak boleh nak salah dah. Faham? Allah buat molek dah. Budak-budak dah cara benda gitu. Budak-budak cek. Dia main dengan orang puang, main buah gitu, mu tolak aku tolakmu. Ni molek dia main 2 orang dengan orang puang. Umur 8 tahun mak lelaki, hak puang 9 tahun. Main congak canggung gitu jelah. Mu ayung aku tolak. Dia sakit hati sepak tapal awek melepau lepak. Dia tak ada lagi perasaan maknanya nak berpasangan, nak duduk berdua. Tak ada. Siapa umur belasang ada hak tu. Tu fitrah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan dapati sunnah Allah akan berubah. Gitulah. Siapa masa dia nak nikah. Cuma keadaan kita sekarang ini, kebanyakan daripada pasangan yang nak duduk berdua, maknanya nak berumah tangga, tidak ada bekalan. Situ silap. Berkahwin umur muda tak ada masalah. Masuk tingkatan 5, masuk tingkatan 4, berasa anak ada pasangan, biasa tu. Tak pelik pun pasal umur dia dah. Hai umur 13, dah tingkatan 5, ada apa nak cari pasangan? Tak pelik tu. Cuma pelik orang dulu dia ada bekal, ni tak ada bekal. Takut nampak kelewat angkat ni, tegar tak jadi apa ke, main keluar dengan jatang sak mak.
Tak cakap nak berobat nak nikah. Beri dia nikah. Mudah-mudahan jadi baik. Faham? Maka hendaklah bersungguh-sungguh oleh seorang daripada memelihara akan ahlinya, akan mengerjakan segala pekerjaan yang ditegah oleh syarak. Lagi hendaklah mengamati dari pekerjaan yang pula ada yang dikerjakan itu zina. Maka sangatlah dosa besar atas laki-laki yang beri akan ahlinya mengerjakan demikian itu zina, hingga diharamkan Allah SWT atas ni laki-laki akan masuk ke dalam syurga. Seperti menceritakan oleh Ahmad dan Nasai dan Hakim daripada Ibnu Umar, salah satun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudminul khamri baca wal'aqu liwalidayhi waddayusu alladhi yukirru fi ahlihi al-khabsa. Artinya 3 orang mengharamkan Allah Ta'ala mereka itu masuk syurga. Pertama, orang yang mengekali minum arak. Keduanya, orang yang menderhakakan bagi 2 ibu bapaknya. Dan ketiga, orang yang dayus, yang membiarkan ahlinya buat kejahatan zina, mengetahui ia orang dengan dia dengan perbuatan zina ahlinya. Dalam hadis ini Nabi kata salah satu 3 jenis manusia, 3 kumpulan atau 3 jenis perangai manusia. Haramallahu tabaraka ta'ala alaihimul jannah. Allah haramkan masuk syurga. Apa benda makna haram masuk syurga? Maknanya dia ni kena masuk neraka. Sedangkan orang beriman ni dia akan masuk syurga. Tapi oleh kerana dia buat 3 perkara atau salah satu dari 3 perkara ni, dia kena masuk neraka. Nah, yang pertama Nabi kata mudminul khamri, orang yang kekal menjadi peminum arak. Dia ahli minum arak. Mudmin maknanya orang yang berkekalan minum arak. Bukan orang minum arak. Orang minum arak lain, ahli minum arak lain. Dia beza tu. Orang buat dosa dengan ahli dosa tak sama. Orang buat dosa kita. Siapa sini dak buat dosa? Akak tangan. Nak rebah kot dikat. Nampak? Maknanya sekali-sekala buat dosa. Tahan tak? Tu orang buat dosa. Ahli dosa ni maknanya darah daging dia. Kalau main nombor ekor kat dia ni kaki dah. Bukan sekali-sekala ikut ke kawan seronok-seronok. Hak sama-sama dah. Sekali-sekala duk ikut ke kawan, tu bukan ahli dosa. Ahli dosa ni yang tikang sama. Nampak? Tikang sama. Hari kami hari Ahad, hari kami hari Ahad ada mo. Cerik mo nombor dah kopi. Tu ahli dosa. Faham baik? Minum arak dengan ahli arak. Minum arak ni sekali-sekala tahun baru sambut, kawan dia ajak celebrate, countdown. Minum kali bah, dak je minum arak, minum kasbut. Masang biar minum habis kat seteng. Ya itu mati. Tu orang buat dosa. Atau orang yang minum arak. Berdosa besar dengan satu tegak sahaja. Tapi ahli arak lain. Tiap-tiap hari minum arak. Faham? Boleh beza tak apa? Jadi yang Tuhan wajibkan masuk neraka ni ahli. Maksudnya mati dalam keadaan minum arak, tak dan taubat. Mati dalam keadaan mati dalam dadah, mati dalam pil, mati dalam heroin. Tu mati dalam keadaan ahli dosa. Dah boleh mengampun tak? Boleh juga Tuhan mengampun, tapi liman yasya, orang yang Tuhan pilih. Nampak? Dah supermarket ada arak. Supermarket. Nak pergi supermarket hak kising. Hak kising. Toke tak arak dah, toke kaki pak. Pagi-pagi ada waktu buruk. Toke hak kising, jalan ke kaki pak. Macam transformer. Tak arak dah, bahan dia angin. Tapi jual arak lagi.
Tu Terengganu dak hebat lah, minum arak ni dak hebat ni. Kalau patah barak beres. 3 hari lepas minum di restoran Pelita. Restoran Pelita. Kat Jalan Sultan Ismail tak silap, KL lah. Jadi kata kawan tu semalam artis pujaan ramai, mutah tepi tu. Dia mabuk dekat disko belakang, faham? Turun disko, mabuk, mari makan nasi situ. Suak dia mulut, mutah jelanok. Artis pujaan ramai. Nah, mana puang minum arak. Oh hebat ini. Nah, tepi jalan. Pukul 10 malam tu KL. Pukul 10 tutup kedai. Hak bagi anak shopping kompleks, sogo, dogo, air setan, air iblis, tu tutup lah kedai pukul 10. Nah, buka ni pula bagi yang mut minum khamri. Minum arak. Nampak? Allah Rabbi, jalan Piramli, jalan Sultan Ismail, jalan Bukit Bintang. Dak. The Zoo. Oh, no, pukul 11 malam. Orang puang turun ni, naik kereta turun, kapak masuk dalam. Hebat. Lenin Terengganu hebat kau. Baru masuk. Tapi tak minum arak ah. Dia buat dipanggil ladies night. Faham? Orang puang saja dalam. Hak laki pekerja-pekerja hotel saja. Nampak? Telah pun ada di Terengganu. Tiap-tiap malam kebesaran atau malam minggu. Nak pakaian hebat-hebat, puang bini orang belaka. Anak dara ada kat 2-3 ekor, ramanya bini orang. Mana dia galak di tempat tu. Di Terengganu, di hotel 5 bintang. Nak ada. Mana mu pakai bikini saja, aku pakai luar dalam je, aku pakai baju belah sini, aku pakai belah belakang, aku belah depan. Macam-macam weseng. Nak, dia galak ni nyanyi ni menari ni apa? Ada dah kan. Nampak? Kita semua tak tahu lah kau cetong itu. Dah boleh masuk. Nampak? Dia ahli dia boleh masuk. Isteri orang besar ada kok. Isteri orang toke-toke ada juga. Dah. Tengok gambar kena. Hebat. Kita tengok gambar-gambar gitu itu di Kuala Lumpur. Nah, di disko apa semua dah pusat jelek. Baju dalam saja, bukan baju dalam tapi baju style baju dalam saja. Bergelik-gelik dengan labuci apa. Tunjukkan racing. Nah, hak perut 3 lapis macam kek hari jadi ada kok. Tak sedar gigi lengang macam tiang surau pun ada kok Terengganu. Ni nak khabar makna maksiat mula bercambah di dalam negeri Terengganu Darul Bistari. Jadi minum arak kalau maknanya tak taubat, Allah tidak ampun hak ni harrama alaihimul jannah. Allah haramkan masuk syurga. Maknanya masuk neraka dulu baru masuk syurga. Dia arak ni dia tak sedap. Tak sedap. Tapi tak sedap dia masih sting. Mabuk tu sedap. Nampak? Nak benda sedap kalau mabuk. Nak buat kerja dah sedap, nak bergalak. Kalau nak weki motor, nak jatuh enjin motor, minum arak dah dah. Payah nak pasang ring piston dah masuk. Dah masuk ring piston. Nak buat kerja tak jadi. Kalau nak gaus ming. Batu orang putih, dia siang ni tak minum arak. Dia nak buat kerja tu. Tak malam baru minum arak. Mana minum arak ni supaya kaya, seronok dan galak. Buat kerja bukan nak buat kerja, nak bergalak. Nak berjoget, nak sembang, nak dengar muzik. Ada apa? Macam-macam jenis arak sekarang. Zaman Rasulullah SAW perahang daripada khamar. Nampak? Perahang daripada buah anggur. Perah buah anggur, perah buah-buah kurma, perang. Bila perang, naik buih, bubur dalam botol, minum. Puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal, tu arak. Learning, teknologi dia berkembang. Beer ada, whisky ada, toddy ada, stout ada. Dia lain-lain tapi arak sama belaka. Champagne lain, wine lain. Nampak? Kalau hitam tu stout. Nampak?
Kalau kuning awak minum buih tu bir. Nampak? Kalau hijau muda tu, bukan hijau apa, hijau muda gitu. Tu champagne. Aku dah minum, aku tahu lah. Mu tengok lain macam pula aku. Bahasa tu. Tak baik tu. Kita khabarlah betul-betul benar. Malah khabar. Allah, orang nak suruh kenal. Faham? Bukan nak suruh kenal, nak suruh minum, nak tahu cerita. Ni kata agak-agak tak. Nak. Kalau hitam tu atas buih, kuning tu stout. Nampak? Dia buat dengan bali, yang ni buat dengan beras, hak ni perahang dengan kacang, hak ni dengan ubi. Nah, kalau dengan anggur, wine dengan champagne nama. Kalau buat dengan bali, stout. Buat dengan beras jadi bir. Gandum jadi bir. Haram berlaka-laka. Sama ada namanya banyak mana pun, hukumnya iaitulah ada iskar, memabukkan. Nabi kata kullu muskirin khamr. Semua minuman yang memabukkan itulah arak namanya. Nampak? Walaupun kita minum tak mabuk, haram dan dosa besar. Sekali minum tak mabuk, tak boleh jadi wali nikah. Dia kalau whisky satu gelas cek mabuk, pasal dia kerah, alkohol dia tinggi. Tapi kalau bia satu tank orang Melayu baru mabuk. Kalau orang betul 3 tank dah mabuk lagi. Kalau bia dia pening-pening. Tapi Melayu seteng kasbek sek-sek minum di sekayu gulu lewati dah atas batu. Sek-sek darat ni bawa kasbek dia beli mana aku kedai Cina kali 3 tank seorang ambil lah rajuk minum atas batu sekayu. Kita naik-naik tengok duk togok amam budak-budak je sek-sek motor turun gitu turun. Minum bir mabuk dah. Semua tu sekali minum walaupun satu titik, walaupun tak mabuk, dosa besar. Nampak? Dah kerajaan yang membenarkan dengan berleseng, tu tengok dulu. Nampak? Pemerintah umat Islam boleh mengenakan maknanya syarat-syarat ke atas orang kafir nak minum arak. Bukan kata bila kita keluarkan lesen mana kita menanggung dosa tak. Kena tengok dulu. Faham? Apa yang dibuat oleh kerajaan Brunei sekarang patut dipuji. Dulu dia sama macam Malaysia, benar arak dengan berleluasa. Dalam kapal terbang Brunei dulu sama dengan kapal terbang Mah, ada arak belaka. Tapi sekarang mereka telah menerap nilai-nilai Islam. Terang sungguh nampak? Diharamkan hidang arak di dalam semua pengangkutan milik kerajaan Brunei. Ada? Bagus dah. Ada pahala di sisi Allah. Mana-mana pelancong yang nak masuk ke dalam negeri Brunei dari luar negara hanya dibenar membawa 2 botol untuk minum sendiri dengan syarat dia orang kafir. Nampak? Ini dibenarkan oleh fiqh, oleh syariat. Kemudian hak duduk dalam negeri Brunei orang kafir nak minum arak buat sendiri atau kena order sendiri. Order berlesen. Jual pada orang tanpa kebenaran. Kalau ada orang Islam minum arak hak dia order, dia kena jek. Tu baru tu. Sebab Islam dia tidak mengongkong orang kafir. Orang kafir tak puasa tak boleh takak. Orang kafir makan babi tak boleh takak. Orang kafir minum arak tak boleh takak. Tapi kena kawal. Nak minum arak boleh, mu kena ada kelak mu suku orang kafir minum arak situ. Luar secara umum tak boleh. Itu baru kerajaan Islam. Ni habis anak-anak dara keluli bati mutah jelanak. Dadah orang ni dadah tu kalau kita guna untuk tujuan mengkhayalkan, cari keseronokan, maka hukumnya arak. Dosa besar. Kalau tujuan untuk berubat, maka hukumnya darurah. Macam kata P, macam obat batuk. Obat batuk tu dadah. Minum 1 sudu untuk berubat, hukumnya darurah. Boleh minum? Boleh. Kerana dia tidak najis. Arak tak boleh berubat pasal dia najis dah.
Yang jadi haram dadah ni kerana dia ada sifat iskar, sifat memabuk, menghayalkan, sama seperti arak. Bila sama yang dikias dengan yang dikiaskan atasnya, maka hukumnya berkongsi, iaitu haram. Cuma bezanya arak ini najis. Kalau tersentuh ini, semayang tak sah, kena basuh. Dadah sah. Sebab dadah dia bukan najis. Haram guna atas dasar mencari keseronokan, khayal dan sebagainya. Berobat harus. Nampak? Tu orang cabut gigi tu, kan dia cocok dadah tu. Nah, bila cocok dadah berasa tak sakit? Tak berasa kaya gitu. Serebang gitu. Kita beli obat batuk, kita minum satu sudu kerana batuk, maka jadilah darurah. Ad-darurah tu tubihul mahzurah. Bila darurah, maka mengharuskan yang asalnya tidak harus. Nampak? Asal haram menggunakan obat batuk kerana ada dadah di dalamnya, tetapi untuk berubat harus. Hak ni dia tak faham satu sudu teh, satu sodek nasi obat batuk. Mana sepatut lah. Satu sudu ke tapi besar tu sudu. 40 ya obat batuk sekali tegak itu jongek itu. Molek-molek ada bahangkong. Kawan-kawan dia makan obat batuk, tagih obat batuk. Dia ingat kita tak kenal. Dia boleh botol Coca-Cola. Coca-Cola kan cair. Kalau kita tunggang kan cair kan tak? Dah air tunggang cair. Obat batuk tunggang lambat, nak dia keturung. Macam nesang. Nampak? Konon-konon Coca-Cola tu. Pandai pula ni buat sambil air depan itu. Kita kata, berakhir Coca-Cola. Dia Coca-Cola tu. Datang dahaga minum Coca-Cola. Kita cerik dah dia, tu buat dah gitu. Masa kita dapur tengok, obat batuk. Nampak gua ni. Hukumnya haram. Kerana mencari kaya, kerana sengaja mengiskar, memabuk atau menutup akal sendiri. Dosa besar. Hukumnya dosa besar. Kerja yang dihormati oleh masyarakat tetapi hina di sisi Allah, pramugari yang tuang arak. Nampak? Kalau dalam kampung kerja pramugari kata kerja benda comel dengan anak pramugari atas kapal terbang faham tak? Baru sedap dengar pramugara ke bukan ni? Dah anakmu pula kerja benda kelendang bank. Kelendang darah cetong kelendang bank nampak tak? Main duduk atas lori mau lepas skop. Ni kelendang kapal terbang. Hebat. Orang Soho kalau buat natu ambil 3 orang pramugari belaka. Tu tak ada orang di New York. Esok pergi di New York, London. Hebat tu. Cakap hang natu aja. Dan natu 3 orang pramugari belaka 3 ekor. Nampak? Anu terbang New York. Ni baru balik di Chicago lagi. Singgah kat tapes tu. Faham? Dia tak tahu kerja tu tuang arak. Nabi kata 10 golongan kena laknat dengan sebab arak. Tukang tanang, tukang petik, tukang buat, tukang meseng, tukang odak, tukang akak barang, tukang kilang, driver, manager, tukang tuang dan tukang minum. 10 golongan kena laknat. Kena laknat maknanya jauh daripada rahmat. Kita kata hebat kerja tapi Tuhan laknat. Nampak? Dah kalau pramugari hak tidak mana tuang arak, tu tak ada masalah. Tutup aurat. Tapi kalau kapal terbang tak tutup aurat pramugari. Belah ni apa kat peha ni? Baju batik je sebelah ni okey lagi. Ni apa kat peha ni? Dah peha bukan macam Aizah Dakak putih lepu. Tak percaya ayah haji nak pergi umrah naik kata mamah. Pramugari mari siang tengok belah kat peha ayah haji gitu. Betul. Dah puas hati tengok. Cerah mata-mata nampak. Pusing tak kiri tengok mak haji tidur terus. Dah hot cetong. Jadi kita nasihatlah kepada kerajaan yang memerintah hari ini,
supaya mereka sekat arak ini daripada diminum oleh orang-orang Islam. Kalau tidak, dia tanggung jawab di hadapan Allah lagi. Tak kira mu Perdana Menteri ke, mu Exco ke, Timbalan Perdana Menteri ke, menteri gitu. Orang kafir minum arak boleh, kita kena kawal. Tapi jangan siapa yang berlaku sekarang, minum arak merata-rata. Nampak? Ini teruknya kerajaan. Kita nasihat, bukan deki nasihat, sebelum menjadi mayat. Dah jadi mayat balik awal. Tahu tak satu program yang berlangsung di Desaru, Johor? Program ini disertai oleh orang barat. Nampak? Daripada negara Belanda kalau tak silap. Dia taja satu program larian maraton. Tapi tak jauh lah, dekat saja. Berlangsung di Desaru. Kita ramai yang tidak tahu. Nah, peserta-peserta daripada barat, laki-laki perempuan, telah pun berlangsung. Nampak? Pada tahun 2009. Tapi lari berbagai, keluar dalam internet. Lokasi Desaru, Johor, Malaysia. Hak tu yang ada dalam internet. Nampak? Lari bagai. Nombor tulis di kepala bahu, tulis di punggung nombor. Puang lelaki. Nampak? Kotek-kotek berlari. Walaupun yang berlari itu orang putih, tetapi Malaysia membenarkan larian seperti itu. Di dalam negara yang kita anjurkan musabaqah peringkat antarabangsa membaca Al-Quran tiap-tiap tahun. Nampak? Gila tak gila? Gila kan? Kalau mu berlari dengan bini mu, dia boleh tahan kira. Nampak tak? Ni mu yang benarkan benda itu. Bukan berlari dalam bilik, berlari di kawasan peranginan. Siapa yang dang tengok. Faham? Walaupun di patah dia buat, dekat dengan hotel dia, tapi siapa yang tiba-tiba ada di lokasi tersebut, dia boleh tengok. Lari berbagai. Syekh mana Syekh? Orang putih lari depan Syekh, perempuan berbagai. Kalau tu imam memang kemar mulut. Tu imam lari berbagai dengan Tok Bilal. Nah, ini orang puang. Allahu Rabbi. Orang putih tak ada hal dah dia. Nah, dia masyarakat neka, bagai satu kebiasaan. Tapi Malaysia benar. Nah, sedangkan ada beberapa buah negara lain tidak membenarkan, padahal negara kafir. Itu cerita ni. Nah, dah macam mana kita nak harapkan kerajaan membela atau menyelamatkan akidah orang-orang Islam di tanah air kita. Tak ada harapan. Nah, kita nak arak ayah kita di rumah mengajar ngaji kita, pasal anak-anak dah ada ngaji. Ayah pegang watak arak sama tangan. Ada harapan. Nah, Yang kedua, orang yang berderhaka bagi dua ibu bapaknya. Dan ketika orang yang dayuh yang membiarkan ahlinya buat kejahatan zina, mengetahui dia dengan kejahatan. Dan kata setengah ulama, makna dayuh itu orang yang tiada menegakkan akan manusia dia masuk atas isterinya, sama ada berzina ataupun melihat aurat isterinya. Pesan ke isteri kita, kalau orang lelaki mari di rumah, kawan kita pun, kita tak ada di rumah, jangan beri masuk. Cakap pintu dah. Faham? Pesan gitu. Kita kata tak apa, kawan kita ni memang baik, boleh percaya pula boleh kau. Nampak? Biasa boleh percaya, mulai ada kena. Tu amal kena lebang tu boleh percaya. Tak boleh, hukum syarak tak boleh. Darurah lain. Tu darurah ni keadaan-keadaan tertentu saja. Nah, kita tak ada di rumah, kawan rapat kita tak boleh masuk dalam. Kalau masuk dalam, isteri kita kena duduk luar. Kalau tak jadi apa-apa pun fitnah. Orang bercakap, orang buat mulut. Tak? Orang buat mulut. Dan ni bini kita orang boleh heret. Molek-molek ada. Tengok pelakon-pelakon. Nah, dalam drama tu bini dia jadi bini orang. Laki duduk luar, duduk kat luar penggambaran, set penggambaran. Kan kita tengok kan kat lokasi penggambaran orang duduk berlakon drama. Dalam drama tu bini dia yang sebenarnya, tapi dalam drama jadi bini orang lain. Betul tak?
Lepas tu laki dia, bukan laki dia, orang lain, pelakon lain, jadi laki dia dalam drama. Laki tak kata apa, laki betul dia. Tengok, alright. Alright, kepala bapak. Faham? Bini mu kata macam mana boleh jadi bini orang lain pula? Dia kata tak, berlakon. Bukan kehendak itu skrip. Aduh. Itu susah masyarakat jahiliah. Tengok orang mati kemarin. Nampak? Artis pujaan mati, selebriti mati, nampak? Walau bagaimanapun Allah Rahim tidak berserangan ketika menghembuskan nafas, kerana ada rakan-rakan seperjuangannya di sebelah beliau. Ya, salah seorangnya amboi, bang duduk sebelah. Nampak? Nah, ingat ke ulama duduk sebelah? Artis nak mati, rupanya rakan-rakan artis dah boleh buat dia rakan artis. Semayang pun tidak. Nampak? Pasal apa arti kita maju? Pasal kita puja. Aja kita sorok belaka. Bodoh, balik lah bodoh. Nah, dah 2 hari berlakon. Tak mau berlakon, tak mau joget. Nah. Tunggu. Sebab sekarang ini maksiat membiak. Sebab kita tak kata. Sedangkan kita boleh mengata. Fa illam yastati' fa bilisani, kita tak ada kuasa memerintah dengan mulut. Kata dengan mulut. Nah, dasar berlakon haram, tak boleh berlakon. Balik dasar berlakon Terengganu, balik haram. Dia kata gitu ramai-ramai. Ni orang mari berlakon bila puang pegang tangan orang lelaki apa semua duk peluk dia batal. Kita tengok ramai-ramai. Seorang tak kata, aja kata, balik dasar berlakon kat sini haram, tak boleh balik. Tak boleh pegang tangan haram, balik. Nah, tak mau bagi Terengganu. Ingat itu selebriti berapa orang? 80 orang awak bagi Terengganu. Pak hari ngebah rombongan, tutup jalan-jalan. Lepas tu naik beca kayu pula. Seorang artis satu beca, naik daripada Syah Bandar sampai Batam Batu Buruk. Lalu kot Lanjung, kot Ladang, lalu kot Batu Buruk. Kapur tepi jalan lambar artis. Lambar artis. Patut belakang keluar Temelang, miau keluar Temelang. Kena belepuk atas kepala, jangan tak boleh mari Terengganu kata. Nampak? Pasal kita yang puja dia. Nah, dan kata setengah ulama, makna dayu itu orang yang membeli akan jariah, yakni hamba yang perempuan yang bernyanyi ia bagi segala manusia, termasuk juga orang yang dayus yang tak masuk syurga, orang yang kerjanya menyediakan penyanyi-penyanyi wanita. Kita ulang balik, hukum perempuan bernyanyi dibuka di hadapan bukan mahram haram. Perempuan boleh bercakap, perempuan boleh menjadi saksi, boleh bekerja, boleh berjual beli, tetapi mengalunkan suaranya dalam bentuk nyanyian haram di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Jadi kerja sebagai toke yang menyediakan penyanyi-penyanyi, maka kerja ini dikira kerja dayus. Sekarang ni kita nak buat satu pesta, katakan makan malam, nak buat dinner ke apa ke, tak ada masalah. Makan malam tak haram, tak? Kita nak panggil orang puan nyanyi seorang, kita nak panggil, kita kena panggil dia punya pengurus, kena telefon syarikat ni. Kalau nak hak kelas Cak Ayang, penyanyi Terengganu, hak murah, 10 lagu 200 riyal tu. Kalau nak hak mahal, Kuala Lumpur, 1 lagu 5,000, 10 lagu 50,000, diskaun 42,000, 10 lagu. Nampak? Jadi pengurusan inilah yang dikatakan dayus, kerana menyediakan perempuan bernyanyi. Penyanyi-penyanyi ni dengan syarikat ni 3-4 orang ada penyanyi. Penyanyi ni bernaung bawah orang ni. Penyanyi ni bernaung bawah syarikat ni. Syarikat ni lah yang menyediakan khidmat menyanyi di seluruh tanah air. Ini kerja haram. Kerja ni tidak halal, makan anak isteri, makanan yang haram, tak boleh. Tapi kalau dia menyediakan penyanyi yang tidak haram pada syarak, maka tidak haram kerja dia. Sebab bukan nyanyi yang semua haram. Tapi kalau bidu wanita, penyanyi perempuan, memang haram, tak boleh. Nampak?
Kopau. Dah kerajaan lening disediakan pula dah, maknanya peruntukan yang begitu besar tiap-tiap kali belanjawan untuk artis-artis, untuk orang menyanyi, untuk joget berjuta-juta. Kita dengar bahawa ni belanjawan baru potong belanjawan pendidikan. Tak pelik. Kalau anak kita nak sekolah potong, kalau nu dak potong nak joget. Nah, sebab tu di bawah Kementerian Kebudayaan banyak program-program maksiat sebenarnya. Nampak? Seorang pegawai dia bagi bawah kebudayaan, dia kata dah saya guna ustaz, saya tak reda ustaz, tapi kena buat kok. Saya kata reda tak reda, kalau kita terlibat dalam benda hak maksiat, kita kongsi sama. Oh paroklah ustaz, oh memang parok pun. Nampak? Walaupun kita kenal dia, tapi kena hukum tetap hukum. Takkan kita kenal kita nak jatuh, nak kena hukum. Lu fikir sendiri ya. Faham? Kawan hal lain kawan. Tak? Kalau dia terlibat bahagian menyediakan program maksiat, ada orang salah. Nah, dia terlibat, dia kongsi ya. Sekadar banyak mana sumbangan dia. Tak? Sebab tu kerja ni tengok-tengok tak. Jangan awak kejar mata je. Nah, sebab dia jadi daging kita. Bila daging kita membesar daripada usaha yang haram, takut fannaru aula bihi, api neraka lebih layak dengan tubuh badan kita. Saya dengar lah apa puan nyanyi. Terdengar lain, terdengar. Jenis nak berahi dengar apa nyanyi. Tapi dengar dosa kecil. Penyanyi perempuan dosa besar. Kita dengar apa nyanyi, masuklah kategori pasang, teng pasang. Nah, lagu rapan nyanyi dosa kecil kata ulama. Faham? Tapi yang menyanyi itu dosa besar. Kerana perempuan hukum perempuan bernyanyi untuk khalayak ramai mal'unah, kena laknat. Kata ulama-ulama di antaranya Ibnu Hajar Al-Haythami, kalau ada sebut dalam hadis itu laknat, mana kerja itu dosa besar. Nampak? Maka tersurat atas pintu syurga, anti haramun ala dayus. Artinya engkau hai syurga haramlah atas segala laki-laki yang dayus. Seperti yang tersebut di dalam hadis. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan ada banyak lah ni. Hukum orang perempuan memakai inai di tangan, apakah ia dibenarkan? Adakah ia tidak termasuk dalam ayat Quran yang melarang mereka muslimat berhias menunjuk perhiasan mereka kepada suami, ibu bapa, anak-anak dan sebagainya? Dan satu lagi mencorak-corak di tangan dengan inai seperti batik. Perempuan membaca Quran ketika masih dalam haid, adakah boleh mengenakan dengan mereka yang hendak menduduki periksaan hafazan Quran misalnya, tetapi dia ada haid? Baik, orang perempuan ni dia uzur haid, tapi dia nak baca Quran dengan sebab dia kena masuk peperiksaan hafazah. Dia nak hafaz Quran, maka dia ada periksa, ada exam. Dan kan dalam ketika itu dia haid, boleh tak dibaca Quran? Jumhur ulama mengatakan perempuan yang sedang haid haram membaca Quran, melainkan mazhab Maliki. Ulama-ulama fiqh mazhab Maliki mengatakan tidak diharamkan perempuan yang haid membaca Quran. Jadi dalam keadaan seperti ini, maka boleh dia bertaklid kepada pendapat mazhab Maliki kerana nak periksa. Nampak? Maka dia baca Quran dalam haid. Lepas pada tu dalam keadaan aman, maka tidak lagi boleh taklid mazhab Maliki. Bila taklid juga dalam masa aman, maka dia telah mengambil yang senang-senang saja, maka masuk dalam perkataan tatabu' rukhas yang diharamkan oleh ulama. Jadi masa kepik-kepik sahaja. Dah? Kemudian dia kata pakai inai boleh tak? Dah kalau pakai inai dah tunjuk pada orang selain daripada suami, kan perhiasan tu. Kita jawab sama-sama dalam bab inai, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, nak perempuan boleh memakai inai, iaitu perempuan-perempuan yang bersuami. Nampak? Kalau tidak ada suami maka tidak boleh. Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim. Nampak? Harus dia memakai inai itu in kana laha zaujun, jikalau ada baginya suami.
Wa illa fala, dan jika tidak ada suami, maka fala yajuzu, maka tiada harus perempuan itu memakai inai. Nampak lagi? Mana-mana perempuan yang tidak bersuami, yang telah lekat inai pada tangannya dan nak buang tak boleh, maka wajib memakai penutup tangan bila keluar daripada rumah. Faham? Itu mazhab Syafi'i. Jadi untuk perhiasan jari, tahmirul asabi', nampak, yajuzu lin nisa, memerahkan jari-jari sama ada dengan inai atau cat kuku, harus bagi perempuan-perempuan. In kana laha zaujun, jika ada baginya suami. Nampak? Kalau tak ada suami tak boleh. Jadi perempuan yang berkahwin tu bolehlah memakai inai. Dan satu lagi tambahan, haram lelaki memakai inai. Kerana perhiasan jari dengan memerahkan kuku dan jari khas untuk kaum wanita saja. Sekarang sudah satu lagi budaya baru, bila berkahwin ngatin lelaki pakai inai juga. Sedangkan dulu tahun 90-an tak ada lagi. Masuk ujung 2000 dah ni, nah, laki dengan laki-laki pakai inai juga. Tak boleh. Tak boleh. Dia perhiasan tu untuk perempuan. Lepas tu pakai corak-corak inai atas tapak, atas belakang tangan ni, atas kura tangan ni, warna bolak. Jawabnya, setengah ulama mengatakan haram. Kerana dikiaskan dengan man tasyabbaha biqaumin fa innahu minhum. Orang yang meniru adat satu kaum, maka dia terkira sebagai kaum itu. Setengah ulama dia agak lembut sikit, iaitu jikalau sedikit dimaafkan pada syarak. Jadi siapa kata tangan ini sedikit dia buat corak kerana berkahwin, maka dia haruskan pada syarak. Dah banyak sangat sampai sekerat lengan jadi macam ke Hindu dah pula, haram. Haram lah tu. Jadi jangan lebih-lebih sangatlah. Jangan lebih-lebih sangat. Buatlah semayang hajat, hak tu yang moleknya. Doa selamat. Hak tu tak mau buat pula. Duk tiru tu. Hak pakaian pelik-pelik. Saya dah dengar dalam kuliah ustaz yang lalu, ustaz kata kita boleh tanam pokok selasih di atas kubur. Kerana pokok ini boleh tasbih pada si mati. Soalan saya, boleh tak kita tanam pokok renek hak lain? Seperti pokok bunga tulip dan sebagainya. Dia kata dia dengar kita mengajar boleh tanam pokok selasih atas kubur. Kerana pokok selasih bertasbih kepada Allah. Jadi dia mesti dah pokok lain tasbih. Kita tak kata pokok selasih tasbih pada Allah. Kita kata boleh menanam pokok-pokok kecil di atas kubur. Hikmahnya kerana tiap-tiap yang hidup ini bertasbih kepada Allah. Dia silap faham, dia kata kita kata pokok tasbih je pokok selasih je tasbih. Dah pokok lain dak tasbih ceramah. Ke apa? Tak. Semua pokok-pokok bertasbih kepada Allah. Faham lagi? Bukan pokok selasih. Kita buat contoh je pokok selasih. Kerana hak tu yang paling banyak ada di atas kubur, mudah tumbuh. Jadi kalau kita nak tanam pokok lain, tak ada masalah. Hak kita kait dengan kecil ni kerana haram tanam pokok besar. Pokok besar dia mencengkam akar sampai kena mayat. Pokok besar ni akar dia kuat. Jadi nak tanam mayat lain, sakar akar payah nak gali. Jadi pokok-pokok kecil. Dia nak tasbih tak nanti pokok tu besar. Pokok kecil. Jadi bukan pokok selasih, sebarang pokok lah. Jangan pokok tiruang sudah. Hak kerajaan ubuh biar-biar jalan tu kurma tiruang. Hak tu dak tasbih tu. Hak tu mapuh kerah. Saya nak tanya tentang mimpi. Saya selalu mimpi mak tua saya yang telah meninggal setahun lalu. Dalam tahun ni saja saya kerap mimpi jumpa dengan arwah. Tapi arwah tak kata apa-apa. Cuma senyum saja kepada saya. Tapi si arwah saya ada tanya cik abang saya. Dia ni puang. Dia selalu mimpi jumpa tok tua dia. Dia punya jangan laki dia.
Cik abang saya kata, patut suami dah cik abang apa. Dia rasa cemburu juga kerana dia tidak pernah bermimpi si arwah ibunya, sedangkan cik abang saya ni selalu menjaga kebajikan si arwah sampailah si arwah meninggal. Apakah maksud mimpi saya? Adakah dia minta pertolongan pada kami untuk bersedekah padanya? Dia ni perempuan, dia mimpi sama tok tua dia. Jadi dia cerita ke laki dia pun perah. Nah, pasal apa? Laki dia ni baik sangat dengan mak dia itu arwah, tapi tak mimpi pun. Bini dia pula mimpi sama. Jadi masalah mimpi ni tak usah balah dah, tak usah duka cita. Mimpi ada betul, ada kalanya tidak betul. Mimpi yang baik, mimpi yang betul. Tapi mimpi orang yang telah mati senyum kepada kita, maksudnya kata orang-orang yang pandai takbir mimpi lah. Nampak? Yang pertama, umur kita panjang. Orang yang mimpi jumpa orang mati sama, umur panjang. Ni takbir mimpi, ni bukan hakiki takbir mimpi. Nampak? Tak ada satu pun yang dapat melawan qada dan qadar Allah. Dia yang pendek umur tu dia tak mimpi, dalam hidup lagi tu sebut dah nama orang mati-mati dah, panggil dah. Tu tak lama tu. Faham? Mak dia, ayah dia mati dah, tapi dia ni duk panggil mak sangat. Faham tak? Tu biasa tak lama umur dia pendek. Kebiasaan. Tapi kalau orang tu mati dah, mari dalam mimpi jumpa dengan dia, dia panjang umur. Hak mana? Hak mati dah panjang umur. Kan? Hak hidup ni. Nampak? Dan kita pernah tanya Tok Guru, kalau selalu sangat mimpi jumpa dengan orang mati, dia kata bersedekah, baca Quran. Nampak? Bersedekah. Boleh piti gaji 1,000, cerik 50 ya, beli kuih bakar, hari surah pot tuyu. Boleh makan sejuri seorang. Boleh tahan kira. Nak? Pagi tadi ada festival daun cukai. Ada motor-motor besar ni lah, pertunjukan motor besar, superbike. Ramai orang ni. Kita kena slot kuliah duha. Tadi ramai mak manpik mari ni. Alhamdulillah. Jadi salah seorang daripada set motor besar ni, nampak lekeh gitu, dia menyumbangkan seekor kerbau yang sangat besar. Boleh makan 2,000 orang makan. Nampak? Rupa seekor orang gitu dengan pakai pulpih dengan apa. Jangok gitulah. Orang set motor besar takkan pakai dekat set motor besar. Dengan kasut kulit, dengan pakai topeng, dengan pakai apa. Kubah sekor. Ni kita serebang besar aku nak pergi jepu ayah surga. Nak kedeku. Bukan orang bawa tuyul lah ni. Orang terlipuk. Jadi banyak kita sedekah untuk si arwah. Semayang maghrib 3 rakaat, semayang isya 4 rakaat. Bagaimana kalau orang itu semayang maghrib 4 rakaat dan isyak 3 rakaat? Kerana bila dicampur jadi 7 juga. Molek. Dia nak buat garik 4, isya 3. Pasal dia kira kalau campur 7 lah. Nampak? Ni bukan matematik ni. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya kewajipan semayang 5 waktu yang Allah wajibkan atas umat yang beriman ini adalah kewajipan yang mauquta, yang telah pun disakatkan. Dia bukan makna kehendak kita boleh kiah-kiah gitu, pakai capu tolak tak. Satu ketetapan. Datang Jibril setelah turun daripada langit pada peristiwa Isra Mi'raj, mari ajar selalu zuhur 4 rakaat, subuh zuhur 4 rakaat, asar 4, garik 3, isya 4, subuh 2. Berkekalang sampai kiamat. Kita pergi buat lain pada hak Nabi buat, maka ditolak. Nampak? Jangan main capu-capu gitu. Itu pakai akal gitu. Kalau sedap main pakai capu gitu, dah subuh dah ayah bangun, tak apa, isya buat nang. Dah kita payah bangun subuh, isya buat nang. Nampak? Jadi asal dah ayah bangun subuh, sedap gamuk mu ni. Tapi tak apa, baik tanya pada tak tanya.
Apakah salam yang diucapkan bila melalui atau ziarah tanah perkuburan? Boleh tak bagi salam macam biasa kita pergi bagi pada orang Islam yang masih hidup? Dia nak pergi kubur, dia nak tahu salam macam mana ucap. Ke sama dengan macam orang hidup? Orang hidup ni Assalamualaikum. Tu sekurang-kurang. Sekurang-kurang bagi salam pada orang hidup, Assalamualaikum. Salam pada orang mati ni di tanah perkuburan dia lain. Nabi ajar kita dua ucapan yang terkenal. Yang pertama, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera atas kamu semua wahai ahli kubur. Yang kedua pula, Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin. Salam sejahtera atas kamu wahai penduduk negeri orang-orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami ni insyaallah akan bersama-sama kamu satu masa nanti. Mana kita yang hidup ni pasti akan masuk bersama kamu duduklah kubur juga. Tapi ditanya kalau kita beri salam biasa boleh tak? Assalamualaikum. Jawabnya boleh juga. Telah ditanya oleh Ibn Hajar di dalam fatwa beliau dan beliau menjawab hukumnya dapat pahala juga. Kita dah ingat hak salam tadi, kita beri salam biasa Assalamualaikum. Jawabnya kita telah dikira memberi salam. Cuma hak sunnahnya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh juga kalau kita sebut nama orang tu boleh. Kerana Nabi pernah beri salam dan sebut nama. Ataupun gelarang ni. Nampak? Umpamanya kita pergi kubur ayah kita, kita kata Assalamualaikum ya abi, boleh? Wahai bapakku. Nampak? Ya abi, wahai bapakku. Assalamualaikum ya MB. Menti besar. Tu menti besar. Ya umi, wahai ibuku, boleh. Tapi takkan dia ingat Assalamualaikum tambah sikit lagi. Ya ahlal kubur. Bolehlah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam orang hidup boleh beri pada orang mati. Cuma salam orang mati dah boleh beri ke orang hidup. Orang duduk ramai-ramai atas grave petang-petang bagi patah Assalamualaikum ya ahlul kubur. Nyanyi kawan tu. Hak sakit jatuh mati tiru. Apakah amalan yang boleh dan patut dilakukan bila ziarah tanah perkuburan? Yang pertama, beri salam untuk sekalian ramai-ramai. Masuk pintu kubur, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin. Lepas tu kita pun berjalan. Sunat tak pakai selipar. Sunat. Dan kalau nak pakai agak selipar harus. Faham? Siapa di kubur ayah kita pula salam khusus untuk ayah. Assalamualaikum ya abi. Kemudian kita pun menghadap mayat seperti mana kita ziarah orang yang hidup. Kita membaca Al-Quran sekadar mana? Imam Syafi'i kata ma tayassara minhu. Sekadar yang kita rasa mudah. Orang nak khatam Quran, orang nak baca satu baris saja cukup pandai. Tak ada kewajipan. Berdoa kepada Allah supaya ampunkan si mati, dan berdoa inilah afdal kita menghadap kiblat. Afdal. Nampak? Dan sunat kita memberi salam pula sekali lagi bila kita nak balik daripada kubur. Kerana seperti mana kita ziarah ibu kita masih hidup, bila nak keluar sunat pula beri salam. Tak sunat kita menyapu-nyapu tangan pada batu nesang. Ada orang disapu tangan usap batu nesang, atau mencium tanah kubur. Boleh tak kita ziarah kubur pada tengah malam? Sebab ada orang kata tak baik. Dia nak ziarah kubur tengah malam. Ulama-ulama menyebut dalam kitab-kitab fiqh makruh ziarah kubur pada waktu malam. Makruh, melainkan kerana hajat. Dia hanya singgah sebentar saja di Terengganu, itulah saja masa yang dia ada, dan malam dia boleh ziarah sekejap kemudian meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Itu lain orang dalam perjalanan. Kita dalam ikhtiar ni sunat ziarah pada siang hari sahaja. Faham? Banyak hikmah tidak disunatkan ziarah malam. Di antaranya ulama sebut tak nampak. Bila tak nampak, sepak kubur orang, pijak kubur orang, tercabut habis batu-batu nesang orang. Kemudian yang kedua pula, kita tak boleh nak membaca Quran kerana gelap.
Jadilah kita bawa lapu takut pula. Nampak kadang-kadang berasa serian dan sebagainya. Suspend masa gini ramai tak apa lah, cik lagi pukul 2 lagi. Nampak cik duduk tengah kubur sekarang. Nampak? Duduk relax tengah kubur. Berasa kau ni lain macam berasa. Sebab di sana ada roh. Mungkin ada roh yang jahat yang tidak diterima oleh langit. Kan roh yang jahat tak diterima langit. La tufattahu lahum abwabus sama. Nah, duk main biar kubur gitu ngek nangis. Tu kan. Dulu ada orang pondok dia ngaji kubur. Tapi dia ada kerja. Dia minta tolong kita ganti sekejap air malam. Kuburnya Masjid Serengah. Dalam agak kubur. Kena masuk ke bawah dahan-dahan kayu dulu baru ada kubur. Pada awal lagi baru pukul 11 malam. Tapi kita seorang diri ya. Jeng tajwid. Itu betul. Duduk dalam agak. Pukul 11 malam waktu yang sam mutih belaka. Nak. Satu hari kita baca Quran pada pukul 9 malam lepas kuliah. Kita pergi ziarah kubur, satu kubur. Dak baca Quran pergi ziarah je. Pasti bila kita duduk berasa kembang tu tekok. Biasa ada pukul 12 malam ada ni. Pasal kubur tu, kubur Syekh Ibrahim tu depan Wisma tu dia cerah. Kalau kubur lek darat bimbang tau. Cerah, tapi situ kita duduk kubur tu tak aja duduk. Jadi kembang tekok. Esok kan kita tanya orang gali kubur, dia kata kubur ustaz duduk tu okey. Hak belakang ustaz tu mati bunuh diri. Belakang punggung kita mati bunuh diri. Faham? Bunuh diri. Mana bunuh diri ni banyak hak tak diterima. Dosa besar sangat. Tak? Jadi berasa benar. Pukul dia kata pukul 6.30 nak balik bunyi dah. 6.30. Padahal dia tengok kita pergi tak kabur sekarang. Kabur lah awal-awal. Boleh tak kanak-kanak kecil dipakaikan benang hitam yang dipakaikan pada tekuk tangan dan kaki? Kerana bila dihantar ke bomo-bomo baca ayat Quran dan doa dihembuskan pada benang hitam tersebut dan diberi pakai pada kanak-kanak tersebut yang selalu menangis malam. Kalau tak boleh berdosa atau tidak? Jawabnya tak boleh menurut pandangan jumhur ulama. Hendaklah dihembuskan akan ayat Quran itu pada budak itu sendiri. Jangan tiup pada benang, tiup pada budak itu sendiri. Baru-baru ini saya pergi ke UK. Oh, hebatmu. Tapi tulisan uduh sangat. Biasa sebuah takir. Di sana saya melihat banyak Mak Saleh sedang bercium. Boleh tak saya tengok? Jadi dia ni Mak Saleh cium. Jadi boleh tengok ke tak? Jawabnya boleh tengok tak saya? Makruh melihat orang bercium. Hukumnya makruh. Faham tak? Tapi kalau melihat sampai aurat haram. Bercium ni biasanya bukan aurat lah, mulut je lah, orang putih. Dan orang Islam pun haram mencium isterinya. Faham tak? Haram di khalayak ramai. Tak boleh kerana menjatuhkan maruah. Faham? Tak boleh. Yang boleh piping tangan ni. Jangan duduk peluk walaupun bini kita. Tak bini aku kan? Tahu dah bini mu dah. Tak boleh. Hukumnya jatuh maruah. Main bini kita ikut nak ramai depan orang ramai padang main gitu. Tak boleh, itu orang putih tak ada maruah. Kita ada peraturan. Rasulullah mencium pipi isterinya, itu pun diceritakan dalam hadis oleh isterinya. Nampak? Saya confused sebab ustaz saya ada cakap yang lalu kita terlihat orang cium ke nampak peti orang puang ke ya raya itu rezeki. Dia kata ustaz dia kata kalau kita tertengok aurat perempuan bukan sengaja, tertengok dengan tidak sengaja. Umpamanya orang puan naik motor, rebah selok depan kita.
Puing habis, nampak habis ya. Nampak? Free ya, ustaz dia kata rezeki. Tu bukan ustaz tu kuih tak. Tapi kalau ustaz di wak gurah tak apalah, wak gurah. Faham tak? Tapi kalau ustaz di serius mengatakan itu rezeki, salah. Rizku ma yang fa'uka. Rezeki ni beri yang memberi benda yang beri manfaat kepada kita. Nah, maknanya makan minum, kenderaan. Ni boleh tengok punggung apa rezeki ya. Bukan rezeki tu. Ada juga orang salah faham kalau kita tengok aurat perempuan sekali tak dosa, dua kali baru dosa. Jawabnya sekali dosa dah. Yang tak dosa ni tidak sengaja. Faham? Tapi kita tak faham sekali tak apa. Kalau tengok, jadi bila nampak orang puan pakai skirt, tengok sekali ya. Tak paling sekali tu. Daripada ujung tu apa ujung tu, tak kelip mata sekali. Atas asal ada orang kata tak dosa. Tak. Yang tak berdosa ni terpandang. Faham tak? Terpandang. Faedah KWSP boleh tak kita buat bayar insurans kenderaan? Boleh buat bayar insurans. Dan kalau wang itu wang haram, faedah itu haram. Kalau faedah yang haram, barulah tak boleh untuk kegunaan individu, untuk sumbangan tabung-tabung jihad. Tapi kalau faedah KWSP ni maknanya faedah, tak semesti faedah itu bermakna haram. Faedah ni keuntungan daripada saham yang telah dilaburkan bersama-sama dengan caruman kita. Kita carum dalam KWSP jadi satu tabung besar, dan tabung itu atas kertas saja tak dilaburkan pada saham-saham syarikat yang untung. Maka kalau syarikat itu halal pada syarak, maka faedah itu halal pada kita. Kalau syarikat itu ada cendeng di segi syarak, maka jadi syubhah. Kalau memang jelas haram di segi syarak, maka faedah tu baru haram. Jangan salah faham, bukan faedah tu makna haram. Skim takaful Islam sah ke tak dalam muamalat? Sah, sebenarnya telah disebut oleh beberapa orang panel syariah di dalam Malaysia ini. Ayah saya ada 2 orang anak di Kuala Lumpur, lelaki di Kuala Lumpur. Ayah bercerai, bininya dulu kerana tak serasi dan berkahwin dengan mak saya, sama-sama Basak Terai. Selepas 15 tahun kahwin dengan mak saya, mereka dapat beli tanah, dusun, tapak rumah, ladang kelapa sawit. Selepas hartanya bertambah kesemuanya, nama tanah kereta wang ringgit dinamakan pemiliknya mak seorang. Dan dibeli dengan bini baru ayah dapat anak 4, laki-laki 4, perempuan. Lepas itu ayah mati. Hampir 20 tahun. Ada satu tanah dusun durian nama ayah. Mak pujuk anak-anak supaya tukar nama mak juga. Mak kata senang nak bahagi harta saka. Hampir masuk 20 tahun mak belum bahagi lagi harta pencarian hidup. Berdosakah mak saya? Apakah hukumnya? Dan macam mana dengan anak ayah bini dulu 2 orang laki-laki? Adakah ia patut bagi harta pusaka pencarian hidup ayah dan mak? Jadi mak dia ni dapat dah masa hidup ayah hidup lagi, buh nama mak, tanah nama mak, kebun nama mak, habis nama mak. Kemudian bila ayah mati ada segi nama yang tak nama ayah. Lepas tu nak tukar buh nama mak juga. Akhir-akhir anak-anak setuju buh nama mak juga. Akhirnya mak senyak gitu tak bagi. Jawabnya mak ini berdosa besar kerana tidak membahagikan faraid harta ayahnya kepada anak-anaknya. Maka anak-anak berhak mendapat harta. Melainkan semua anak mengatakan tak payah bagilah, wik mak lah ke lah bagian kita, baru halal mak makan. Jadi mak gini banyak terdapat dalam masyarakat. Mereka kontrol habis harta pusaka suami dia sehingga anak tak dapat. Dan anak dengan bini dulu juga wajib mendapat harta daripada peninggalan tersebut atas nama ayah, bukan atas nama mak, hak nama ayah. Harta mak tak lah. Faham? Banyaknya lebong ni. Mak bahang habis licin, ayah bahang harta mak habis licin, macam-macam weseng. Anak bahang licin tak wik mak. Nampak harta jangan main. Tengok, dia iblis besar tu. Hak gini ada tak speseng. Dulu belaki dulu mak ayah kita ada bini lain di Kuala Berang. Cerai lama dah. Nak boleh anak seorang. Nak cerai, bila cerai nikah dengan mak kita boleh kita. 5-6 beradik ni. Ayah mati.
Idak wi setara harta tu ke anak nu. Anak hok kalau berang. Nyiwak senyap. Jawabnya pembahagian hak kita ni tak sah. Haram makan api neraka belaka. Pasal apa? Mu tahu dah ayah ada seorang dia anak pakat wak senyap. Maka tak cukup seorang waris dibahagikan juga haram. Pembahagian tersebut tidak sah, fasad. Nampak lagi? Banyak pasal gitu. Tak sah duduk kalau berang ni duduk ujung-ujung simpan tu wak senyap dah. Pasal apa? Pasal mak lain. Kena-kena mak lain. Dan mak lain dah pak mana? Pak derih ke mana? Dah pak dah laki mu. Dah anak dia kan tu. Tahu dah bukan anak aku, anak diri. Dah anak diri, anak laki mu, harta mu, harta laki mu. Ini masalah. Duduk susu kapung je wak senyap dah. Tak pasal anak orang bini lain, sakit hati ingat. No, kalau berang kau sedap kamu, kau sedap dia. Beres bagi mu 18,000 atau 18,000 bah api neraka. Pergi ke Mekah, boleh ada. Haji Walpak. Nah, pergi tak ada orang nak pergi. Nah, mu tidur Mekah tak apa, pasal apa? Bahagian harta tidak sah. Pasal ada lagi seorang waris tidak diberitahi, janda tak dapat dah. Pasal lama habis hedah dah. Anak tu, hak kalau berang wajib kena hadir sama. Kalau tak hadir pun pembahagian kena adil, kena giata ke dia. Walaupun gila tu, gila, ikat syaitan tekak. Gila babi tu, wajib dapat juga. Nampak? Ni ramai pasal gini. Nah, masa hidup tak berasa benda, mati lagi. Mati jumpa kuah. Nah, mari marabbuka ada apa? Betul ke orang yang berumur 40 tahun ke atas lebih payah nak berubah kerana kawan saya suruh tanya? Mung yang tanyanya. Jawabnya betul juga dan tak betul juga. Cuma ini atas jalan adat. Maksudnya orang yang telah maknanya meningkat umurnya, kalau kekal di atas satu-satu maksiat, lambatlah sikit nak dapat berlakunya perubahan. Yang mudah berubahnya orang-orang muda. Dan perkara ini ada kebenarannya. Nah, ni tengok orang muda-muda lah ni. Tadi nak di cuka dia orang muda saja. Nah, bersama tok guru. Muda-muda saja mak lempik. Nah, macam-macam pasang budak-budak ni. Macam-macam umur. 18 tahun, 13 tahun, 17 tahun, 21 tahun. Nah, macam-macam bahasa mutusikal. Mari. Dua-dua payah. Nampak terlambeh ayo. Nak berubah tu payah. Wi air kotak memberes lalu. Tu betul sungguh. Apakah hukum join Facebook dalam internet? Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama dalam Malaysia ni sendiri juga. Ada tok guru yang mengatakan haram. Kerana Facebook ini ciptaan orang Yahudi. Memang benar ciptaan orang Yahudi. Dan dimiliki oleh orang Yahudi. Faham? Dan ada ulama yang mengatakan tengok penggunaannya, kalau manfaatnya untuk maslahat kebaikan orang Islam itu sendiri maka harus. Jadi tak ada ijma' lagi. Ulama-ulama muktabar tak bunyi lagi masalah Facebook ni. Tapi tak ada hak muktabar pun, mana ulama-ulama setempat pun padang dah. Memang berlaku khilaf lagi. Dia keuntungannya daripada iklan yang sebenarnya. Nampak? Tapi jaga-jaga. Jangan maknanya kita bayar seseng pun kalau kita nak libatkan diri dalam Facebook. Sebab kalau kita ambil kau atas dasar orang Yahudi yang milik kita tak boleh guna, maka kita langsung tak akan boleh guna internet. Dan internet apa dia? Yahoo apa dia? Google apa dia? Dah kita nak search dengan dia. Nampak? Habis hak dia belaka. YouTube apa dia? Nampak? Habis. Dah boleh nak guna pun. Jadi ambil benda yang baik saja. Nampak? Dia kira benda tu umum. Sama macam televisyen, kita buka hak orang yang harus saja. Waktu berita, cerita-cerita yang tidak haram, tak apa. Internet gitu juga. Nampak? Jadi jangan kita maknanya menyertai, maknanya memang benda tu memang haram. Tak boleh Laman web hak haram dia pergi masuk join ngetek, tu haram lah. Hak ni dak atas dasar, maknanya atas dasar dia orang Yahudi saja. Jadi cuma jangan beri sumbangan apa-apa. Tak.
Apa hukumnya dalam satu perselisihan suami isteri tak bercakap selama 3 hari atau lebih daripada suami yang sangat sabar? Aduh. Suami sabar atau ni. Jadi bini dia tak tegur dia 3 hari ataupun lebih. Jawabnya haram. Tak boleh. Yang boleh suami isteri tak tegur suami, yang boleh tak tegur 3 hari ni bukan suami isteri. Dan bukan ibu bapa. Dia ada kecuali dia. Neh. Nabi kata jangan baloh. Jangan tak tegur siapa, tapi kalau ada kis juga, nak buat ni mu ada perasaan. Nak, maka 3 hari sudah. Hari ke-4 jangan balah lagi. Nampak? Mana Nabi izin juga balah, tak tegur siapa. Pasal Nabi faham sikap manusia dia ada perasaan nak marah. Nak marah sangat 3 hari. Dah. Tapi kalau boleh tak sah lah. Tapi kalau nak balah juga 3 hari. Tapi ulama buat istisna. Di antara yang kecuali pada dalam bab ini, ibu bapa dengan anak-anak. Ini tak boleh. Walau 1 hari pun tak boleh. Tak tegur siapa. Faham? Ibu bapa tak masuk dalam hadis ni. Murid dengan guru tak masuk. Nampak? Dia kata aku 3 hari tak tegur guru. Esok kena tegur lah. Tak boleh. Itu untuk orang awam. Murid dengan guru tak boleh. 1 saat pun kena tegur kau. Faham? Dia tak boleh balas. Nampak? Nabi dengan umat, ulama buat istisna. Tak masuk dalam hadis ni. Tak boleh umat tak tegur Nabi 3 hari je. Hari ke-4 dia pakat tegur lah ke Nabi. Tak boleh. Nampak? Isteri dengan suami. Kerana suami dia adalah ketua rumah tangga. Kena tegur juga. Walau macam mana pun. Balah-balah lah. Tapi jangan tak tegur. Balah pasal apa? Berselisih pendapat. Dah habis balah tegur. Nak. Lepas habis balah ni buat macam balah dengan kawan. Tak betul. Kita suami isteri, kita balah dengan suami kita. Sebab suami kita minta satu-satu benda dia tak beri. Kita nak beli barang dia tak beri. Dan kan dia beli barang ni tak apa. Akhirnya jadi perbalahan mulut lah. Dah habis dah balah, puas hati dah curah segala perasaan. Tegur lah. Habis dah balah bang, puas hati saya. Nak buat air tak ya gitu. Nak akan nasi awal ke masukkan lewat. Ni dak bila balah jadi berjawa muka, belabeknya muka. Nak Datuk lelaki, orang lelaki dia hak ego dah. Tengok bini muka kita ada apa? Nak kau ada pasang niat baru apa dah? Betul tak ada ustaz kata kalau kita belajar ayat kursi atau ayat lain di kitab atau pada surah, kita nak buat amalan harian, kita kena jumpa tok guru atau ustaz pula untuk betulkan semula bacaan kita. Kalau tak payah jumpa macam mana sebab kita sudah lancar. Dia kata ada orang kata kalau kita nak amal macam ayat kursi, kita nak buat amalan harian nak baca nak tidur, atau kita nak amal surah Waqiah ke apa, atau surah Al-Mulk Tabarakallazi ke apa, tak. Kita kena peresah depan tok guru dulu. Jawabnya bukan wajib, sunat. Jangan salah faham. Sunat kita pergi baca depan ulama. Faham tak? Saya nak jadikan amalan baca ayat kursi tiap-tiap malam ni. Jadi saya nak baca sekali depan tok guru tajwid. Sunat. Bila tu? Bila kita raca dah. Kalau kita baca pun tak betul, wajib kita kena pergi betul depan tok guru. Saya nak amal ni surah Yasin ni tiap-tiap malam Jumaat. Nak dengar tok guru dulu pesah betul ke tak? Kita tak laca lagi, wajib kena betul depan ulama. Tapi kita laca dah, kita pandai dah, sunat saja kita lentangkan bacaan kita di hadapan ulama, ambil berkat. Faham Jadi bukan syarat.